Dah boleh. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita belajar topik pembuatan keputusan. Ini bab yang kedua terakhir sebelum kita habis. Okey, kita tengok bab ini. Okey, mula-mula kita tengok kepada pengenalan kepada pembuatan keputusan. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Okey. Okey, pembuatan keputusan merupakan salah satu fungsi perekonomian pengurusan. Okey, kita tahu perekonomian pengurusan terlejar di bab yang awal. Salah satu dia punya fungsi adalah pembuatan keputusan termasuk seperti perancangan dan lain-lain. Ini kamu boleh rujuk di bab 1. Okey, nota ni kamu ada semua boleh rujuk. Jadi kita cuma bincang saja. Okey, pembuatan keputusan adalah proses memilih cadangan atau alternatif. Alternatif ni adalah pilihan yang terbaik di mana setiap keputusan yang perlu dibuat perlu dianalisa secara kuantitatif. Kuantitatif ni adalah angka. Kualitatif bukan angka. Okey, analisa secara kualitatif berkaitan dengan angka-angka. Ini ada kesilapan lah kamu betulkan. Kualitatif bukan kuantitatif bukan kualitatif. Berkaitan dengan angka-angka seperti untung, pulangan atas pelaburan, kos dan hasil. Manakala analisa secara kualitatif, nampak tu dia bertindih 2 kali kan? Yang atas tu saya kata betulkan kuantitatif. Okey, yang kualitatif berkaitan dengan faktor bukan angka, itu kemanusiaan, undang-undang, persekitaran dan sebagainya. Keputusan yang dibuat mungkin untuk jangka pendek. Jangka pendek biasanya dalam tempoh setahun. Manakala jangka panjang, tempoh yang melebihi setahun. Okey, seterusnya, kos dan manfaat perlu dibandingkan dalam membuat keputusan yang menggunakan kaedah pendekatan tentu dengan berbagai data dan maklumat. Penggunaan kaedah berbeza memberikan keputusan yang berbeza. Kita akan tengok nanti Okey, pembuatan keputusan jangka pendek adalah untuk jangka masa atau jangka masa pendek. Ia berkaitan dengan pendekatan cost relevan. Apa dia cost relevan? Kita akan tengok nanti ada ciri-ciri dia di mana ia hanya data relevan diambil kira dalam membuat analisis sebelum keputusan terbaik dipilih. Okey, contohnya keputusan menerima atau menolak tempahan khas. Tempahan khas ni special kita akan tengok nanti. Dan tak boleh selalu kita buat. Keputusan membuat atau membeli. Keputusan menggugur atau meneruskan keluaran. Atau operasi atau jabatan. Dan keputusan bagi situasi terhad. Pembuatan keputusan jangka panjang adalah untuk jangka masa yang melebihi 1 tahun. Saya dah terang tadi kan. Ia berkaitan dengan belanjawan modal. Jadi untuk topik pembuatan keputusan ni ada 3. Dia yang berkaitan cost relevant, berkaitan dengan belanjawan modal, dan nanti ada satu lagi penentuan harga. Okey, belanjawan modal yang biasa melibatkan kos yang tinggi. Contohnya keputusan pembelian aset tetap. Contoh macam kita beli bangunan, itu kos yang tinggi. Dan keputusan menimbang projek terbaik untuk dipilih. Okey, langkah-langkah. Setiap satu semua ada langkah-langkah dia. Dia lebih kurang aja. Dia punya mungkin ada penambahan atau ada berbeza sedikit. Okey, yang pertama menentukan objektif. Mesti ada objektif keputusan dibuat sama ada untuk memperoleh untung, mengurangkan kos, meningkatkan produktiviti, memperluaskan pasaran dan lain-lain. Mengkaji alternatif yang dipilih, mengumpul data, maklumat dan membuat analisis secara kuantitatif. Kuantitatif tadi adalah angka iaitu dari segi kos, untung, manfaat dan mengambil kira faktor kualitatif. Contoh kesan pusat kepada pekerja. Kalau berlaku pembuangan pekerja, apa jadi? Apa kesan dia? Atau alam sekitar, jika berlaku pencemaran, apa kesannya? Macam contoh sekarang kan, kes COVID-19 tu, apa kesan dia? Semua ada kesan kan? Sama juga dengan bila kita membuat keputusan.
Langkah pembuatan putusan sambungan seterusnya memilih alternatif atau pilihan terbaik. Kita mesti pilih yang paling baik semasa membuat keputusan atau kita nak mengurangkan kos. Okey, dah buat, kita akan nilaikan prestasi. Baru kita bandingkan prestasi kita. Okey, kita pergi kepada cost relevant. Ini bahagian yang pertama lah dalam buatan keputusan. Macam saya sebut tadi, dia melibatkan cost relevant, dia melibatkan belanjawan modal dan melibatkan penentuan harga. Topik ni agak besar juga. Okey, apa dia cost relevant? Kita tengok konsep dan ciri cost relevant. Yang pertama, konsep cost relevant adalah maklumat kos dan hasil yang akan memberi kesan kepada keputusan yang hendak dibuat oleh pihak pengurusan dalam jangka masa pendek. Jadi masuk cost relevant ni jangka masa pendek, kurang daripada setahun. Ciri-ciri cost relevant ini selalu ditanya dalam soalan teori. Okey, ciri yang pertama ialah kos masa hadapan. Dia belum berlaku lagi masa depan punya kos. Iaitu kos yang belum dilibatkan pada tempoh semasa. Ciri yang kedua, kos yang berbeza antara alternatif. Kita akan ada berapa pilihan atau alternatif. Jadi kita akan lihat kos yang berbeza untuk alternatif yang ada. Okey. Kos relevan dan kos tak relevan. Kos relevan daripada kos atau hasil yang akan dilibat pada masa hadapan dan kos hasil yang berbeza antara pilihan atau alternatif. Kita dah tengok ciri tadi. Contoh dia, kos boleh elak, kos peluang, kos melepas, kos berubah. Ini semua kita dah bincang dalam bab 1. Kau boleh rujuk. Kos tetap yang belum dilibatkan, kos pertambahan, kos pembezaan dan hasil masa hadapan dan berbeza antara pilihan atau alternatif. Okey, seterusnya kos tak relevan, kos hasil sejarah, kos yang lepas. Kos atau hasil masa lepas dan kos atau hasil yang tidak berbeza antara pilihan. Contoh kos tak boleh elak, kos hangus, tenggelam, kos tetap, kos berubah yang telah dilibatkan dan hasil yang telah dilibatkan. Jenis situasi yang menggunakan pendekatan kos relevan dalam membuat keputusan. Okey, membuat atau membeli. Kita akan pergi satu persatu nanti Okey, bagi perniagaan perkilangan, keputusan melibatkan pertimbangan sama ada membuat atau membeli satu komponen. Contohnya bagi kilang mengeluarkan minuman cordial. Apa dia minuman cordial? Cuba pergi kedai tanya. Apa dia minuman cordial? Minuman cordial ni ada dijual di kedai-kedai. Komponen botol untuk mengisi minuman tersebut boleh dibuat di kilang sendiri atau membeli botol daripada pengeluar botol sedia ada. Dalam industri perkhidmatan pula, pembuatan keputusan melibatkan pertimbangan sama ada menggunakan pekerja baru atau menggunakan buruh kontrak yang disediakan oleh agensi pekerjaan. Okey, kita pergi satu persatu. Membuat atau membeli. Kita tengok langkah dia dulu Langkah yang perlu diambil dalam buat keputusan membuat atau membeli. Okey, menentu objektif keputusan. Okey, dan mengumpul semua kos relevan iaitu kos yang memenuhi kedua-dua ciri kos relevan. Kita dah tengok tadi ciri dia. Okey, membuat analisa kos bagi kos membuat dan kos membeli sama ada menggunakan pendekatan kos pembezaan, memilih kos yang paling rendah antara kos membuat dan kos membeli. Okey, kita tengok contoh keputusan membuat atau membeli komponen. Ini diambil daripada 2015, kata 2 petikan. Bila sebut petikan maksudnya bukan semua daripada soalan ni. Dia akan ambil yang berkaitan. Contoh dia, syarikat Hapsun Berhad mengeluarkan alat memasak. Antara produk syarikat ialah set periuk yang dibuat daripada porselin. Porselin ni tanah liat. Besi tahan karatnya stainless steel. Maklumat perikanan untuk mengeluarkan ada 2 perkataan mengeluarkan tu, tolong cancelkan. Periuk tersebut adalah seperti berikut. Kamu tengok ada item porselin besi tahan karat. Bahan mentah langsung 188, 110 untuk besi tahan karat. Buruh langsung 4422, overhead tetap ada 2 overhead tetap, tolong cancelkan 1.
Okey, 50. Jadi jumlah untuk porselin 292, untuk besi tahan karat 214. Okey, overhead tetap setahun dia ada gaji penyelia 48,000. So nilai peralatan 6,000, sewa kilang 50,000. Kadar serapan overhead berdasarkan jam buruh. Okey, jam buruh langsung digunakan adalah 11,000 jam. Okey, syarikat perkilangan Belanga. Ini satu perniagaan lain. Telah menawarkan kepada syarikat Hapsun Berhad untuk mengeluarkan kesemua set periuk yang diperlukan. Harga yang ditawarkan adalah 264 per set periuk porselin dan 200 per set periuk besi tahan karat. Jika tawaran ini diterima, semua peralatan yang digunakan untuk membuat set periuk syarikat Hapsun akan dilupuskan tanpa nilai scrap. Tak ada nilai baki Okey, penyelia pengeluaran dan ruang kilang tidak diperlukan. Bayangkan, ini kesan dia. Penyelia tu, supervisor, tak digunakan. Itu dah berkaitan dengan pekerja. Ruang kilang ada yang tak digunakan. Okey, kebiasaannya syarikat Hapsun Berhad mengeluarkan dan menjual 1,000 set periuk porselin dan 1,500 set periuk besi tahan karat setahun. Okey, dikendaki dengan membuat perhitungan kos membuat dan membeli kos membeli periuk porselin dan besi tahan karat, tentukan sama ada syarikat Hapsun Berhad wajar buat sendiri atau membeli periuk tersebut. Okey, kita tengok jawapan dia kamu tengok jawapan. Buat dan beli. Okey, bila buat dia melibatkan kos bahan mentah langsung. Kita kira, saya tunjukkan jalan kerja kan, dapat 353,000. Buruh langsung pun ada jalan kerja, dapat 110,000. Overhead berubah, dapat 25,000. Overhead tetap, dapat 98,000. Okey, seterusnya kos belian pada jalan kerja dia dapat 564,000. Jadi kamu tengok buat dapat di jumlah kos adalah 586,000. Manakala beli dapat 564,000. Jadi keputusan dia. Ya, kita pakar balik Okey, dia terlaju sikit. Okey, keputusan dia syarikat patut membeli dari luar dan tidak membuatnya sendiri kerana penjimatan jika membeli dari luar ialah sebanyak 22,000. Kamu tolakkanlah 586. Itu kurang kosong tu. Tolak 564,000 dapat 22,000. Okey, menerima atau menolak pesanan khas. Pesanan khas ni special Muatan keputusan ini berkaitan dengan pertimbangan sama ada menerima atau menolak pesanan dengan harga khas. Harga khas ni selalunya dia lebih murah lah. Okey, biasanya harga yang diminta adalah dalam pesanan khas adalah lebih rendah daripada ditawarkan dalam pasaran. Okey, menerima atau menolak sambungan dia. Okey, langkah yang perlu ambil semua ada langkah-langkah dia. Jadi kamu tengok ada langkah dia. Okey, yang pertama biasalah menentukan objek keputusan dan mengumpul semua kos relevan, iaitu kos yang akan meningkatkan atau bertambah jika tempahan ini diterima. Okey, membuat analisa dengan semua kos relevan, ditolak hasil jualan yang dijangka diterima dan memastikan caruman. Caruman kita dah belajar dalam bab sebelum ni. Jadi kamu tahu berapa dia caruman daripada tempahan khas tersebut. Okey, tempahan khas patut diterima jika caruman adalah positif. Caruman positif positif ni maksudnya dia akan menguntungkan dan untung perniagaan akan bertambah. Sebaliknya tempahan khas tidak patut terima jika caruman negatif. Caruman negatif maksudnya kamu akan rugi. Jadi kita memang tolak. Okey, kita tengok contoh. Contoh ni diambil daripada petikan juga bukan semua soalan. Dia maksudnya diambil sebahagian. Okey, 2014 kertas 2. Syarikat Alam Raya Sdn Berhad mengeluar dan menjual seluar sukan pada harga RM25 sehelai. Maklumat tentang kos bagi mengeluarkan sehelai seluar adalah seperti berikut. Kamu tengok ada kos bahan langsung RM10.20. Buruh langsung RM5.50, overhead perkilangan berubah RM1.80, belanja pemasaran berubah RM1, overhead perkilangan tetap RM2.50. Jadi jumlah RM21. Ini harga biasa dia kan, 21. Kita tengok harga tempahan khas pula. Okey, syarikat Alam Raya mempunyai kapasiti mencukupi untuk menerima satu pesanan khas 6,000 helai seluar pada harga tawaran RM19 sehelai. Nampak? Harga tempahan khas lebih rendah.
Tadi harga biasa dia 21, sekarang harga tawaran khas atau pesanan khas adalah RM19, lebih murah sehelai. Jika tawaran ini diterima, syarikat tidak perlu menanggung kos pemasaran berubah. Bagaimanapun, satu peralatan berharga RM1,500 perlu dibeli khusus untuk membuat logo bagi pesanan tersebut. Peralatan ini tidak boleh diguna untuk tujuan lain. Jadi kena fikir juga kan. Okey, dikehendaki dengan menggunakan dengan membuat perhitungan untung atau rugi, tentukan sama ada syarikat patut menerima atau menolak pesanan khas ini. Jelaskan jawapan anda. Mesti tunjukkan jalan kerja baru boleh kita jelaskan. Yang kedua, jelaskan 4 faktor kualitatif yang bukan angka yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan di atas. Okey, kita tengok jawapan dia. Ini dia melibatkan hasil RM19. Kita tahu harga dia dah lebih rendah daripada 21 tadi. Kos mentah RM10.20, kos buruh RM5.50. Overhead pengeluaran berubah RM1.80. Dia dapat RM17.50. Kita tolakkan. Okey, margin sumbangan dia dapat RM1.50, darab 6,000 unit dapat RM9,000. Kos tetap RM1,500 sebab kita beli peralatan tadi. Keuntungan dia RM7,500. Keputusan syarikat patut terima kerana pesanan khas ini akan memberikan pendapatan tambahan sebanyak RM7,500. Kenapa sahabat ni? Okey, ada technical sikit Okey, kita sambung semula. Okey, seterusnya okey, 4 faktor kualitatif soalan teori. Okey, penerimaan pesanan khas ini tidak boleh menjejak permintaan terhadap produk tersebut. Kita tahu harga permintaan biasa 21 tapi tawaran ni adalah 19, harga lebih murah. Jangan beri kesan pada permintaan yang asal. Okey, penerimaan pesanan khas ini tidak akan menjejaskan pengeluaran produk ini yang sedang dijalankan sebagaimana biasa. 3, pesanan khas ini bukan yang kerap berlaku. Tak boleh selalu sebab harga dia murah. Nanti ada kesan dekat pelanggan yang sedia ada. Tapi hanya sekali sahaja. Terdapat kapasiti yang mencukupi dan tidak menjejaskan pengeluaran sedia ada. Okey, kita tengok situasi yang seterusnya. Yang ketiga, faktor situasi terhad. Okey, muatan pusat ini berkaitan masalah faktor atau input seperti kekurangan bahan mentah, penawaran buruh yang mahal yang tidak mencukupi dan lain-lain. Banyak faktor terhad Keputusan yang akan dibuat dengan mencari kombinasi pengeluaran yang terbaik untuk mengatasi faktor terhad. Okey, situasi terhad sambungan. Okey, langkah. Biasalah ada langkah-langkah dia. Yang pertama, mesti menentukan objektif, mengumpul semua kos relevan, membuat analisa semua kos relevan, memastikan caruman seunit faktor terhad dan buat peringkatan. Peringkatan ni maksudnya kita susun mengikut yang paling tinggi ke rendah caruman seunit faktor terhad. Kombinasi pengeluaran yang terbaik mengikut caruman seunit faktor terhad akan dipilih. Okey, kita tengok contoh keputusan bagi situasi terhad. Kilang komputer Montel yang mengeluarkan 3 jenis produk sedang menghadapi masalah kekurangan jutera. Jutera bahasa Melayu, bahasa Inggeris engineer. Juruteknik bahasa Melayu, bahasa Inggeris technician. Yang telah berpindah ke cawangan baru dibuka di kawasan pindasan di tempat lain. Maklumat berkenaan dengan masalah faktor terhad akibat perpindahan kaki tangannya ke tempat lain ditunjukkan di bawah. Okey, slide seterusnya. Okey, kita tengok butir, komputer ribbon, laptop, mesin cetak, printer, mesin fax dekat office. Hasil dia, komputer ribbon RM144,000, mesin cetak RM68,000, mesin fax RM80,000. Bahan mentah RM12,000, RM16,800, RM15,900. Buruh langsung RM33,000, mesin cetak RM25,000, mesin fax RM15,000. Overhead berubah RM18,000, RM12,000, RM14,000. Okey, dikehendaki menyediakan jadual pemeringkatan caruman per buruh mengikut tertib keutamaan. Okey, kita tengok jawapan dia.
Okey, jawapan dia saya dah siap buat jadi senang. Okey, kamu tengok margin caruman, komputer riba 81,000, mesin cetak 14,200, mesin fax 35,100. Kamu bahagikan dengan buruh langsung. Untuk komputer riba 33,000, mesin cetak 25,000, mesin fax 15,000. Jadi caruman per RM buruh untuk komputer riba RM2.46. Mesin cetak 57 sen. Mesin fax RM2.34. Jadi kita buat pemeringkatan, kita tengok yang pertama adalah komputer riba atau laptop. Yang kedua, mesin fax. Yang ketiga, mesin cetak atau printer. Okey, keputusan dia. Dah ada jalan kerja baru kita buat keputusan. Kalau keputusan saja tak ada jalan kerja, dalam periksaan tak diterima walau keputusan tu betul. Okey, kita tengok keputusan ni. Caruman per buruh tertinggi adalah pengeluaran komputer riba, diikuti dengan mesin fax dan akhir sekali mesin cetak. Okey, yang keempat, menggugurkan atau meneruskan keluaran atau jabatan. Pada keputusan ini membezakan sama ada menggugur atau meneruskan keluaran atau satu jabatan. Okey, biasanya kita nak gugurkan jabatan ni, kita tengok jabatan tu atau keluaran tu dah tak menguntungkan pada kita kan. Tapi kita kena buat keputusan sama ada terus atau gugurkan. Tapi ada langkah-langkah kiraan dia Okey, langkah dia mula tentukan objektif macam biasa, mengumpul semua kos relevan atau kos yang boleh elak jika jabatan berkenaan ditutup. Membuat analisa semua kos relevan dan pastikan caruman yang positif. Saya dah beritahu tadi, caruman positif akan memberi keuntungan. Sebab tu kita akan teruskan. Kalau caruman dia negatif, dia merugikan. Kita terpaksa tutup. Okey, jika caruman adalah positif, proses akan diteruskan. Okey, kita tengok yang ini. Petikan juga daripada 2014 kertas 2. Yang ini petikan maksudnya sebahagian. Ada yang tak diambil lah, yang bukan berkaitan bab ni. Okey, syarikat sedar yang berhak mengeluarkan berapa jenis produk makanan. Okey, syarikat bercadang untuk berhentikan pengeluaran produk sos tiramnya. Maklumat operasi tentang produk sos tiram adalah seperti berikut. Okey, ini maklumat dia lah. Jualan, kos berubah, kos perkilangan, margin, sumbangan, kos tetap, semua adalah okey, dapat untung 30,000. Jadi dia tengok rugi, dia rasa macam nak tutup kan. Tapi dia kena buat analisa dululah. Okey, kos tetap overhead perkilangan am dan kos tetap pentadbiran am adalah untuk semua produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini. Jadi dia bukan kos relevan dia bukan yang berbeza antara alternatif. Okey, kita tengok jawapan dia. Ni terlaju sikit lah. Tengok jawapan dia. Kita patah balik. Okey, kita tengok jualan dia 280,000. Kita ambil yang relevan saja. Kos rubah 130. Komisen jualan 55. Yang tu tak garis lah. Kamu garis bawah 55 tu. 55,000. Kamu dapat 185,000 pun perlu garis bawah dia. Kamu dapat 95,000. Jadi kos tetap gaji pengurus produk X 8,000. Kamu dapat untung 87,000. Tadi kita kata rugi kan? Sekarang bila kita buat ambil kos relevan saja, kita tengok untung. Jadi apa keputusan kita? Okey, keputusan dia yang ini dia patah balik Okey, keputusan dia tak wajar kita berhentikan. Untuk berhentikan pengeluaran produk XY kerana ia sebenarnya menyumbang sebanyak 87,000 keuntungan. Bila kita buat kos relevan, sebenarnya dia untung. Okey, kita dah selesai tentang cost relevan. Sekarang kita masuk ke bahagian yang kedua di dalam bab 11 ni, iaitu belanjawan modal. Okey, belanjawan modal ni kita menggunakan jadual jadual ni kamu dapat di belakang soalan pasir. Kamu boleh tengok di bahagian belakang soalan pasir. Saya dah lampirkan satu jadual. Okey, saya tunjukkanlah kod siapa yang tak tahu yang mana satu. Okey, yang ini. Kamu boleh tengoklah jadual yang ini ada di dalam soalan pasir kamu. Ini jadual ni di muka surat belakang sekali. Dan soalan STPM pun akan berada di muka surat belakang. Kamu boleh tengok jadual. Jadual ni kita akan gunakan untuk mengira faktor diskaun dia. Okey. Kita teruskan belanjawan modal.
Okey, belanjawan modal merujuk kepada proses perancangan sumber modal, menilai, menganalisis suatu projek pelaburan dan buat keputusan berkaitan projek tersebut. Okey, belanjawan modal melibatkan tempoh berapa tahun. Jadi lama. Jadi maksudnya belanjawan modal untuk keputusan jangka panjang. Lebih pada setahun. Oleh itu, keputusan yang hendak dibuat perlulah teliti dan yang modal melibatkan usaha buat keputusan jangka panjang. Jadi kos relevan jangka pendek. Ni sekarang jangka panjang. Okey, kaedah pembuatan keputusan dalam belanjawan modal adalah tempoh bayar balik. Kalau ikut kan sebenarnya dia ada lebih tapi peringkat kamu ni dia dah mudahkan. Jadi dia cuma ambil dua saja, iaitu tempoh bayar balik dan aliran tunai terdiskaun. Aliran tunai terdiskaun nanti kita akan guna jadual yang saya tunjukkan tadi. Okey, kita tengok satu persatu tempoh bayar balik. Kaedah ini mengukur masa yang diambil untuk polis semua pelaburan asal. Okey, aliran tunai masuk setiap tahun dijumlahkan sehingga sama dengan pelaburan asal dan keputusan akan diambil bagi projek pelaburan asal yang paling singkat. Rumus dia ada rumus, jadi kamu kena ingat rumusnya. Rumus untuk mengira tempoh bayar balik adalah seperti berikut. Tempoh bayar balik pelaburan asal bersih bagi aliran tunai bersih tahunan. Okey, aliran tunai terdiskaun. Kaedah tempoh bayar balik punya kekurangan dan itu tidak mengambil kira keuntungan dalam membuat keputusan dan tidak mengambil kira nilai wang. Kamu tahu nilai wang kalau RM50 zaman saya sekolah dulu dengan zaman kamu sekarang tak sama berbeza barang yang boleh dibeli. Kuih pun sekarang RM1 pun kamu dapat berapa je. Sekarang dah mahal Aliran tunai terdiskaun mengukur aliran tunai masuk dan keluar yang dijangka berlaku pada masa depan. Okey, itu dia aliran tunai diskaun. Okey, kaedah nilai kini bersih termasuk dalam aliran tunai terdiskaun. Okey, langkah-langkah dia kaedah nilai kini bersih, sediakan jadual menunjukkan aliran tunai setiap projek pelaburan. Pilih satu kadar diskaun. Kadar diskaun ni yang kita gunakan jadual yang saya tunjuk tadi Okey, kita pilih ikut biasa soalan akan beritahu berapa kadar dia. Kalau soalan tersalah bagi, kau boleh minta pengawas suruh tulis di whiteboard Pernah berlaku 1 tahun tersalah bagi. Jadi kau boleh minta sebenarnya tak salah. Itu cara yang betul. Okey, hitung nilai kini bersih setiap tahun dengan cara aliran tunai bersih darab kadar faktor diskaun tentukan. Kita akan tengok dekat contoh nanti. Okey, jumlahkan nilai kini bersih bagi setiap projek pelaburan. Okey, pilih projek pelaburan memberi nilai kini bersih yang paling tinggi. Okey, kita tengok contoh. Syarikat Jom Jaya terlibat dalam industri pembinaan. Maklumat tentang 2 projek pelaburan baru yang sedang dipertimbangkan oleh syarikat itu adalah seperti berikut. Ada projek Y, projek Z. Dia ada pembelian lori untuk projek Y, batang binaan projek Z, ada tunai bersih tahunan, ada dua-dua ada. Jangka hayat sama 9 tahun, nilai sisa RM25,000. Dan projek Z RM5,000. Okey, kos modal. Kos modal 12%. Jadi kamu tengok dekat jadual. Jadual ni yang 12%. Okey, saya tunjukkan dekat jadual nilai 12% di mana Okey, kamu tengok di sini. Dia ada 2 jadual. Okey. Kamu boleh guna yang jadual atas, jadual nilai kini. Ataupun kamu boleh guna anuiti. Anuiti ni dihimpun. Dia ada cara dia. Yang ini pada cara dia. Okey, kalau untuk yang mudah boleh guna yang 12. Ini yang 12%. Kita ambil 12% yang ini. Kamu tengok tahun 1. Dia tak tulis. Tapi tahun kosong. Tahun kosong biasanya 1.00. Okey, ni dah tahun 1 sehingga tahun 10. Kamu boleh rujuk jadual tu lah. Okey, kamu tengok pada 12%. Okey.
Dikehendaki, tentukan projek mana yang patut dipilih oleh syarikat Jom Jaya jika syarikat menggunakan kaedah tempoh bayar balik. Tengok balik dia ada rumus. Kita ganti kat rumus saja. Okey, nilai kini bersih dia ada ikut jadual yang saya tunjuk tadi. Okey, kita tengok tempoh bayar balik. Saya dah beri jawapan siap-siap lah. Senang, kamu boleh tengok. Okey, tengok bayar balik. Projek Y. Ini kena bahagilah. 230 bahagi 35,000 tu. Saya tak garis dia. Kamu kena gariskan. Okey, 6.757 tahun atau 6 tahun 7 bulan. Atau projek Z 240 sama juga kena garis. Bahagi dengan 40,000, saya dapat 6 tahun. Okey, keputusan projek Z dipilih kerana tempoh bayar balik lebih pendek. Ini dia tengok tahun. Tempoh bayar balik sahaja. Okey, yang ini pula yang kaedah yang kita tengok ada apa? Nilai kini tadi. Okey, nilai kini bersih. Okey, kamu tengok projek Y, yang ini ringkas lah. Kalau kamu nak buat yang aliran tunai bersih tahunan tu, boleh buat tahun demi tahun, panjang sikit. Jadi ini saya buat ringkasan dia. Pelaburan tahun kosong, amount dia 230,000. Okey, untuk FD tu faktor diskaun dia lah, yang tadi kos modal tadi 12%, nilai kini. Tahun kosong 230,000, tengok soalan. Kita kurungan negatif sebab dia kita keluarkan wang. Okey, tahun kosong memang 1.0 dia punya nilai dia. Okey, darabkan 230 darab 1 dapat 230,000, 230,000. Ada yang bersih tahunan tu yang saya kata saya terus buat 1 hingga 9. Kalau kamu nak buat jadual panjang boleh tahun 1 buat 1 hingga 9 memang panjang lah. Okey, 1 hingga 9 35,000. Okey, faktor diskaun dia 12%, 5.32. Ini dijumlahkan lah. Lepas tu darab 35,000 darab 5, 3282 dapat 186,487. Nilai sisa, nilai baki pada tahun akhir ke-9. Amount dia 25,000. Okey, faktor diskaun ni tengok dekat jadual tadi 03606 dapat 9015. Okey, dapat nilai kini negatif 34498. Okey, kita tengok projek Z pun sama. Pelaburan tahun kosong 240,000 negatif, kita keluarkan wang. Nilai faktor diskaun dia 1 darabkan dapat 240,000 negatif. Ada yang bersih ni saya ringkaskan 1 hingga 9. Kalau kamu nak buat satu-satu pun boleh 40,000. Okey, faktor diskaun dia 53282. Nilai kini dia adalah 213128. Okey, nilai sisa 9. Amount 5,000, faktor diskaun 03606, 1803 selepas didarabkan. Nilai kini bersih dia pun negatif 25069. Okey, keputusan dia. Syarikat tak perlu pilih mana-mana projek pun kerana dua-duanya negatif. Bila negatif sebenarnya kita rugi. Jadi tak perlu pilih. Buat apa kita pilih benda yang merugikan kita. Okey, aliran masuk tadi tak seragam. Tak seragam ni dia tak ada dekat nota yang diberi oleh kementerian ni. Dia ada dalam buku teks kamu, buku Oxford. Tapi ni saya ambil daripada buku lama. Jadi kamu tengok muka surat dia 153, 154. Okey, saya pun tak ada buku ni. Tak apalah, kamu cuba rujuk dulu. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan bincangkan bila balik sekolah. Sebab buku ni pun saya tinggal di sekolah. Saya tanya kawan-kawan pun ramai yang tak ada. Jadi tak dapat nak bincang. Sebab semua guna nota yang ada diberi. Tapi saya tengok pasir ada juga tunjuk yang tak seragam. Jadi saya kena bagi dekat kamu. Kalau siapa tak faham, kita akan bincang bila balik sekolah nanti. Okey, faktor kualitatif dalam buatan keputusan. Ini bukan angka kesan kepada pekerja. Pekerja contohnya apa? Pembuangan pekerja. Apa berlaku dekat pekerja? Dia menganggur. Bila menganggur, kamu tengok macam zaman COVID-19 ni. Bila menganggur, tak kerja. Kalau orang yang tak ada pendapatan tetap, kau bayangkan nak makan apa? Nak harap bantuan daripada kerajaan, perkeso, boleh keluar ke LSP kan? Itu kesan pada pekerja. Okey, kesan alam sekitar. Pencemaran. Kamu tahu macam apa zaman jerebu hari tu, tercemar udara kan, tak sihat. Kesan keputusan tak ada undang-undang, peraturan kerajaan, macam sekarang perintah berkurung, itu rasa belajar pada rumah kan. Itu dah kesan keputusan undang-undang daripada kerajaan. Okey, kesan keputusan tak ada pesaing. Pesaing pun akan memberi kesan kepada keputusan kita. Okey, kebaikan dan kelemahan. Okey, tempoh bayar balik. Kebaikan dia mudah dipahami, mudah dihitung. Memang senang. Rumus saja ganti tu dapat jawapan kan.
Dalam siasat modal terhad, projek cepat memberikan pulangan adalah paling baik. Lebih berfokus pada risiko pelaburan. Perbandingan boleh dibuat antara usia kegunaan aset dengan tempoh bayar balik TBB. Projek dengan TBB lebih pendek berbanding dengan usia guna patut terima. Tapi ada juga kelemahan dia. Tidak mengambil kira pulangan aliran masuk tunai sampai mencapai tempoh bayar balik tunai. Tidak mengambil kira nilai masa wang. Kamu tahu nilai wang berbeza-beza, tak sama. Tahun saya sekolah dengan tahun kamu sekolah tak sama. Barang yang boleh beli pun tak sama dah. Tidak mengambil kira keberuntungan. Okey, kebaikan kelemahan nilai kini bersih. Mengambil kira nilai wang. Nilai aliran tunai masuk, aliran tunai keluar ditentukan dibanding pada masa yang sama. Jika perbandingan aliran tunai masuk, aliran tunai keluar boleh dibuat dengan adil, memfokus keuntungan. Kelemahan, perhitungan lebih rumit. Kamu tengok tadi kita kena kira, itu saya dah rangkakan 1 hingga 9. Kalau kamu nak kira betul 1 hingga 9 kan ambil masa panjang. Rumit kerana perlu menggunakan faktor diskaun. Faktor diskaun pula kita kena tengok dekat jadual lagi. Jadual yang ada dekat belakang soalan pasir kamu tu. Bagi menentukan nilai kini. 2. Tidak mengambil kira risiko pelaburan. Okey, itu dia. Okey. Seterusnya, bab yang terakhir, penentuan harga. Okey, penentuan harga ni yang terakhir dalam pembuatan keputusan. Okey. Penentuan harga produk atau perkhidmatan adalah salah satu alat pembuatan keputusan. Kita menentukan harga. Kalau tak ada, kita tak tahu nak letak harga suatu barang. Okey, penentuan harga akan mengaruhi kuantiti produk yang ditawarkan dan hasil serta keuntungan sesebuah perniagaan. Penentuan harga adalah pembuatan keputusan jangka panjang. Ada sama macam cost relevant tadi, jangka pendek. Bila tiba belanjawan modal, dia dah pergi jangka panjang. Penentuan harga pun jangka panjang. Tetapi bagi penentuan harga pesanan khas, ada special case lah. Dikelaskan sebagai pembuatan keputusan jangka pendek. Okey, asas penentuan harga adalah asas kos pasaran dan asas ekonomi. Faktor yang pengaruhi penentuan harga adalah kos, persaingan pelanggan, undang-undang, dasar kerajaan, keadaan ekonomi dan lain-lain. Penentuan harga jangka pendek. Penentuan harga jangka pendek adalah sesuai dengan penentuan harga pesanan khas. Penentuan harga bagi pesanan yang baik perlu mengambil kira kos berubah, kos tetap perkilangan walaupun dalam kos relevan. Kos tetap adalah kos yang tidak relevan untuk kat sini. Okey, contoh syarikat RR pengeluar barang produk GG memberi maklumat berikut. Kos pengeluaran berubah RM26.80, kos tetap pengeluaran RM7.80. Syarikat seni ingin membeli 2,000 unit produk GG daripada syarikat RR. Tentukan harga minima. Harga minima bagi pesanan senang aja. Kamu campur dua-dua. Kos berubah pengeluaran, kos tetap kamu campur, kamu dapat RM36.60. Okey, penentuan harga jangka panjang. Penentuan harga jangka panjang memerlukan kos jangka panjang iaitu kos tetap dan kos kualitatif. Faktor kualitatif maksudnya bukan angka yang perlu diambil kira. Okey, asal penentuan harga jangka panjang ialah penentuan harga berdasarkan pasaran dan penentuan harga berasaskan kos. Okey, penentuan harga jualan mengikut kaedah tokok. Tokok ni maksudnya berapa ditambah. 1 dia jadi 1%, berapa? Kalau 75 jadi 175. Yang ditambah kos dengan menggunakan pendekatan berikut. Dia ada berapa pendekatan? Yang pertama pendekatan serapan, pendekatan marginal, harga jualan sama dengan kos tambah peratus tokokkan kos. Penentuan harga sambungan kos dalam persamaan merujuk kepada jumlah kos atau jumlah kos perkilangan bagi pendekatan serapan dan merujuk kepada jumlah kos berubah dan jumlah kos berubah perkilangan bagi pendekatan marginal. Penentuan harga jualan mengikut kaedah harga sasaran, rumusnya adalah harga sasaran, kos sasaran tambah untung sasaran. Okey, kita tengok contoh yang ini. Syarikat TT berhak memberikan maklumat kos perkilangan dan belanja jualan pentadbiran untuk produk jenama gigih ditunjukkan seperti berikut. Kita tengok kos perhilangan dia, bahan langsung seunit 6,100. Ini lari-lari sikit slide dia. Buruh langsung seunit 4,560. Overhead perkilangan berubah seunit 2,900.
Overhead perkilangan tetap tahunan RM89,000. Belanja jualan pentadbiran berubah seunit RM3,900 dan tetap tahunan RM860,000. Okey, berapa peratus tokokan? Tokokan maksudnya berapa peratus akan ditambah? 100% kita tambah dengan apa yang dia nak. Diberikan mengira harga jualan selalu dikena terhadap produknya nama gigi seperti yang berikut. Okey, contoh A, 75% atas kos pengeluaran berubah. 75% ditokokkan. Jadi kalau kita nak tambah jadi 100% tambah 75%. Jadi 175 Begitu juga yang B 60%. Yang C 54%. D 40%. Jadi maksudnya 40 tambah 100% jadi 140. Itu masuk tokokan Okey, kapasiti pengeluaran tahunan produk gigi dengan kurian sedia ada adalah 1000 unit. Dikehendaki tentukan harga jualan sendiri berasaskan asas tokokan A hingga D. Okey, saya tunjukkan yang A yang seterusnya lainnya saya akan hantar jawapan ni dekat Telegram. Okey, contoh yang A. Bahan mentah 6,100, buruh langsung 4,560, overhead perkilangan berubah 2,100, kos pengeluaran berubah seunit 13,560. Okey, dia kata meningkat 75%. Dia tokokkan. Jadi dah ada 100% tambah dengan 75 jadi menjadi 175. Jadi harga jualan seunit kamu darabkan, kamu dapat 23,730. Itu pendekatan marginal. Okey, seterusnya saya akan hantar dekat Telegram jawapan dia. Okey, jawapan yang seterusnya ada di Telegram. Okey, sekian. Terima kasih.